cara untuk kita menghadapi, menjalani sebagai seorang Islam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bagi 4 sahaja di sini. 4 perkara yang perlu untuk orang yang menuju kepada Allah, yang dapat kebahagiaan, yang akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, i'tiqad yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Yang pertama, sebagai asas kita sebagai seorang Islam, i'tiqad kita, pegangan kita, aqdun, pegangan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti jelas, sehingga tidak timbul di sana perkara-perkara yang boleh menghakis keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Kerana itu asas kepada kita. Kalau seseorang itu baik, suka menderma, tingkah lakunya baik, senyum kepada kekawannya, tetapi pegangan dia, tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah, maka akhirat besok dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyazubillahi min zalik. Walaupun dia ni seorang penderma, dermawan, seorang yang baik, tetapi akidah dia, pegangan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, ada di kalangan orang kafir ni baik dengan kita, selalu beri pertolongan kepada kita, belanja kita makan, beri sumbangan kepada sekolah-sekolah. Tetapi oleh kerana dia kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat biasa tak ada harga sedikit pun kebaikan dia di dunia semasa hidup di muka bumi, kerana asas dia, pegangan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah, kufur kepada Allah. Adapun seorang yang Muslim, yang pegangan dia insya-Allah, alhamdulillah, yakin bahawa Allah adalah Tuhannya, tetapi buat perangai yang tak elok, jahat, tak sembahyang, tak solat, di akhirat besok, seburuk-buruk orang Islam, akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbezaan akidah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah hampir 13 tahun. Bina akidah ini supaya orang faham. Apabila akidah dia kuat, syariah dia betul, insya-Allah akan mendapat panduan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani kehidupan seharian di muka bumi ini. Akidah nak kena betul. Saya ulang lagi sekali, yang kedua, 3 kali. Akidah nak kena betul. Keyakinan kita kepada Allah mesti betul, mesti bersungguh-sungguh. Tak boleh kata syak, wasangka dan sebagainya. Kerana yang lain selepas pada akidah betul, sekiranya dia buat baik dan akidah betul, baik dia di dunia dan akhirat. Kalau akidah dia tidak betul, baik dia di dunia, akhirat besok akan mendapat balasan yang setimpal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat, akidah mesti betul dalam kehidupan kita seharian. Akidah betul, kita percaya kepada rukun 6 itulah. Rukun iman kita panggil. Percaya kepada Allah, kemudian dengan sifat-sifat Allah kita kena tahu. Percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, hari kiamat, qada, Quran dan sebagainya. 6 perkara dipanggil tunjan dalam asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana-mana manusia yang berpegang tidak sampai 6 perkara tadi, walaupun yang lain dia kuat, dia percaya kepada Quran, dia percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia percaya kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia percaya kepada hari kiamat, tetapi dia tidak percaya, tidak yakin kepada takdir, qada dan qadar, hukumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman dia ada 6. Tolak 1, semuanya tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat, kita sebagai seorang Islam yang yakin bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak tak nak, mau tak mau, akidah yang 6 ini mesti kita pegang supaya perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bertaubat dengan taubat nasuha sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya.
sebagai seorang Islam atau sebagai seorang manusia tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan, dosa. Sebut sesiapa dia sekalipun selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia dia akan melakukan kesilapan ataupun melakukan kesalahan. Mesti, nak kata mesti itu tidak. Biasanya berlaku kesalahan. Kita semua ni yang datang ke masjid, alhamdulillah, boleh jadi masa kita 30 tahun ke belakang dulu, 15 tahun ke belakang dulu, kita melakukan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak nak kita ni tidak nak kita menjadi ahli neraka. Dalam banyak-banyak kita melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala buat satu ibadah supaya kita ni bersih daripada kesalahan, dipanggil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa macam mana sekalipun, banyak mana sekalipun, dengan siapa sekalipun, sekiranya dia tanam dalam kehidupan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia baiki kehidupan dia, insya-Allah Allah akan terima taubat seseorang itu. Imam Ghazali rahimahullah taala sebut, sebagai manusia tidak boleh lari daripada satu kesalahan. Apabila berlaku satu kesalahan, nak tak nak, mau tak mau, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, taubat dia terbagi kepada dua. Pertama, kita berdosa dengan Allah, tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat dulu-dulu. Taubatnya 3. Sesal, kembali melakukan taat, kemudian berazam untuk tidak melakukan kembali dosa yang telah dia buat. Contohnya seseorang dulu dia tak sembahyang, leka dengan kehidupan, tidak sembahyang dia. Maka syarat dia bertaubat dia ada 3. Pertama, dia nak kena sesal. Ya Allah, dulu aku tak sembahyang. Dia kena sesal. Sehingga disebut oleh Nabi, an-nadmu taubah. Sesal itu adalah taubat. Yang kedua, dia kena berhenti daripada perbuatan tak sembahyang. Dia kena sembahyang. Yang ketiga, dia kena berazam, tidak akan tinggal lagi sembahyang. Dia kena qada. Dalam mazhab kita, kena qada balik sembahyang dia tinggal dulu. Ketika dia cukup umur, sampai mana dia tinggal, dia kena qada balik, ulang balik, kena buat balik. Kerana itu kafarah, balasan bagi orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah kerana dosa dia dengan Allah, dia sesal, dia berhenti daripada perbuatan yang tidak baik, dia berazam tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat dengan manusia, adapun dosa dengan sesama manusia, dia mengumpat, dia menuduh, dia mengkhianati, dia buat perkara-perkara yang tidak baik pada masyarakat, maka taubat dia jadi 4. Yang pertama sesal, yang kedua berhenti daripada buat tak baik, yang ketiga dia kena berazam daripada nak buat benda yang tidak baik, yang keempat raddul mazalim disebut, beri semula apa yang dia buat kepada seseorang tadi. Kalau dia mencuri, dia kena hantar balik barang yang dia curi. Tak jumpa juga, dia kena bayar balik kepada waris-waris dia, anak-beranak dia. Tak jumpa cari juga. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Mulakhas Ihya Ulumuddin, bimbingan mukmin. Dia kata dia kena buat usaha sebanyak mana. Kalau dia ambil barang orang 5,000 contohnya, dia kena belanjakan 5,000 tadi niat kepada orang yang dia buat tak baik tadi. Akhirat besok pahala tadi dia akan bagi balik kepada tuan dia yang tak sempat jumpa di muka bumi, tapi dia dah usaha dah. Dengan akhir usaha, belanja harta, banyak mana dia melakukan kezaliman, banyak mana dia melakukan kesalahan, sebanyak tu dia buat untuk niat kepada si mati. Akhirat besok akan diambil pahala tadi bagi kepada si mati yang dia buat dulu, sekiranya tidak bertemu dengan orang yang dia buat satu kesalahan semasa hidup di muka bumi. Susah, payah macam mana sekalipun nak kena bayar hutang sesama manusia. Dia mengumpat, dia kena minta baik, halal baik. Dia dia mencuri, kena bayar balik. Dia tuduh, kena minta maaf balik. Dia dengan manusia tidak akan selesai di dunia, dia akan sampai ke akhirat. Akhirat besok disebut oleh hadis Nabi SAW, Allah panggil semula orang yang bertelingkah tadi, orang yang ada masalah tadi, A dengan B tidak bayar balik barang A yang diambil di muka bumi kerana tak jumpa dan sebagainya. Akhirat besok Allah suruh bayar semula.
Bayar dengan pahala yang diberikan oleh Allah semasa hidup di muka bumi. Dulu kamu buat pahala, bayar kepada si B, bayar kepada si B, bayar kepada si B. Habis pahala, ambil dosa si A pula dia akan tangguh. Sekiranya permasalahan dia di muka bumi tidak selesai semasa hidup di muka bumi. Itu taubat dengan Allah 3, yang bersama manusia dia jadi 4, bagi semula apa yang dia buat kepada manusia. Ini sangat-sangat berat untuk kita. Sebab itu ulama sebut malu untuk minta maaf, malulah untuk buat dosa sesama manusia. Kalau kita malu, rasa tak sampai hati, rasa terhina, nak minta maaf balik, nak bayar balik, nak mengaku balik kesalahan kita, maka sebelum melakukan kesalahan, fikir balik. Adakah kamu layak? Adakah kamu nak minta maaf? Adakah kamu tak malu? Kalau kamu fikir malu, tak nak minta maaf, rasa dihina, maka lebih awal lagi, jangan kamu buat satu kesalahan yang melibatkan manusia. Ini satu peringatan untuk diri saya sendiri. Melibatkan manusia, dia kena minta maaf dengan manusia dahulu, baru Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia dengan manusia. Dengan Allah tak ada apa-apa. Tak sembahyang, kita bertaubat kepada Allah, sampai kita ulang sembahyang kita, qada, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat seseorang itu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kata Imam Ghazali, untuk seseorang itu menuju kepada Allah dengan baik. Dan yang ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk, sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu sifat yang terpuji yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, seseorang yang menuju kepada Allah dan dia tak nak ada benda-benda lain di akhirat besok, nak panggil orang tu, nak panggil orang ni untuk pengadilan dan sebagainya, dia tak nak. Maka di muka bumi lagi, dia perlu memaafkan seseorang, dia perlu minta maaf kepada seseorang. Saya ingat ketika mana almarhum Tok Guru Ni Aziz ni masih hidup lagi, apabila orang cerca dia, orang caci dia maafkan. Sepatutnya dia tidak maaf. Kalau kita tak maaf kerana teruk sangat dicercanya, dikutuknya. Tapi dia maafkan. Maka pemberita, salah seorang kawan-kawan kita tanya dia, Tok Guru, kenapa Tok Guru maafkan dia? Sedangkan dia ni hina Tok Guru, cerca Tok Guru, tuduh Tok Guru. Sepatutnya Tok Guru boleh saman balik dia. Tok Guru sebut, aku tak nak jadi masalah di akhirat besok. Boleh faham? Aku tidak nak jadi akhirat besok, sepatutnya dia ahli syurga dah, masuk surga awal dah, tapi oleh kerana tersangkut paut lagi dengan orang, nak kena tunggu orang tu panggil balik, nak kena orang tu bagi pahala kepada dia lagi, nak kena ni. Dia kata, aku tak nak tunggu dah. Kalau aku ni ahli syurga, biar terus masuk syurga, tak nak ada bersangkut paut dengan seseorang walaupun musuh sekalipun. Boleh faham? Sebab di akhirat besok, sebagaimana saya sebutkan tadi, keadilan akan berlaku setelus-telusnya. Sehingga Nabi sebut, sekiranya 2 ekor kambing yang ada tanduk, kambing yang tak ada tanduk, mati kambing yang tak ada tanduk ni, akhirat besok bangkit semula kambing yang tak ada tanduk dan yang ada tanduk tadi. Yang ada tanduk dibagi tanduk kepada yang tak ada tanduk, ditanduk balik kambing yang ada tanduk di muka bumi dulu, mati, selesai masalah. Nak sebutnya keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, sekalipun kepada musuh tak sempat nak minta maaf. Musuh tak sempat minta maaf, sepatutnya tak perlu minta maaf. Tetapi oleh kerana tidak ada tuntutan, sebagaimana Tok Guru sebut tadi, aku tidak nak serabut di akhirat besok. Duk tunggu dia, kita ni ahli syurga dah, duk tunggu dia kerana dia buat nyayang kepada kita. Aku tak nak macam tu. Jadi dia maaf awal-awal untuk tidak mengganggu dia di negeri akhirat besok. Itu pemikiran orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiada maaf bagimu, patut saman-saman, patut ketuk-ketuk, patut pukul-pukul, patut kita. Tapi orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekadar dia boleh hidup di dunia dengan sederhana, akhirat besok tak nak fikir panjang dah. Tak nak dah tunggu orang ni, dia kira maaf semua kepada orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah taala, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatan di akhirat nanti.
Ini dia sebut kadang-kadang kerana kita cetek ilmunya, nak pergi akhirat, sehingga tinggal ilmu syariat. Ini banyak berlaku ni. Minta maaf saya sebut, banyak berlaku orang minat tarikah, tarikat ataupun tarikat, jalan sufi, tasawuf. Oleh kerana cepat-cepat nak jadi orang tasawuf, tidak buat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berlaku. Pertama, kerana dia tidak belajar. Dia baca buku. Pembacaan buku melibatkan ilmu tasawuf ni sangat-sangat tak baik. Kerana sesuatu tulisan yang ditulis oleh orang-orang tasawuf ni, dia tidak sama ditulis orang-orang yang biasa macam kita ni. Dia campakkan rohani dia. Tulisan dia ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia tulis dengan zauq dia. Saya buat contoh supaya kita mudah faham. Orang-orang tasawuf dia tulis, apabila kamu mendapat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak payah bagi kamu sembahyang. Tulisan dia. Apabila kamu mendapat keyakinan kepada Allah, kamu yakin Allah Tuhan kamu, tidak payah bagi kamu sembahyang. Kita orang tidak belajar, kita tak akan sembahyang. Boleh-boleh faham, kita baca. Tak payah sembahyang ni, okeylah. Aku malas sembahyang je. Kerana tulisan dia macam tu. Boleh faham? Menyebabkan kita dipusing oleh syaitan. Sehingga timbul perkataan, kata-kata ahli ulama, orang yang tak ada guru dalam belajar, syaitan guru dia. Antaranya, dia baca sebuah kitab yang tulisan orang-orang tasawuf tanpa dia pelajari, tanpa dia memperdalami ilmu-ilmu tasawuf, maka dipesong oleh syaitan-syaitan tadi, menyebabkan dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tinggal syariat, dia buat benda-benda yang tidak baik. Kita kata, kenapa kamu buat benda tak baik ni? Nabi Khidir tu dia bunuh orang tu. Dia buat hujah dengan hujah akal yang sikit, lama-lama dia akan terpesong, menjadi sesat, menjadi ilmu baru, menjadi sesat dan sebagainya. Sedangkan perkataan imam yang menulis tadi betul dari segi pandangan dia. Sekiranya kamu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak payah bagi kamu sembahyang, maksudnya sembahyang itu menjadi mudah bagi kamu. Bunyi azan terus datang ke masjid. Tidak kata bunyi azan duduk tengok TV lagi. Mudah, senang saja. Tapi oleh kerana kita tidak memahami tulisan seseorang yang sufi tadi, kerana kita tidak belajar, banyak di kalangan kita terpesong. Banyak terpesong. Kerana apa? Nak kejar akhirat, tinggal syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali ni orang bapa tasawuf kita sebut. Orang tasawuf pun dia, orang yang alim pun dia, orang yang fiqh pun dia. Dia sebut mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Taala, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatan di akhirat nanti adalah suatu keperluan. Mesti dua tamu ke bumi ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kena ikut perintah Allah. Boleh faham? Bagaimana kita nak ikut perintah Allah? Kena ikut Nabi. Nabi itulah yang dipanggil syariat, sebagai syariat kepada kitanya. Kenapa kita sembahyang? Kerana Nabi suruh kita sembahyang. Kenapa kena puasa? Kerana Allah suruh kita puasa. Dipanggil syariah. Syariah ini adalah fiqh yang kita belajar. Itu syariat, tak boleh lari dah. Walaupun kamu nak pergi kepada Allah, walaupun kamu tidak pergi kepada Allah, walaupun kamu apa-apa sekalipun makom kamu tinggi, syariat mesti didahulukan. Jangan kerana kita kejar kepada hakikat, kejar kepada sufiah, tinggal syariat ini sangat-sangat tidak betul. Sangat-sangat tidak betul. Tak sembahyang kerana apa? Saya dah kenal Allah dah, tak perlu sembahyang. Ini ilmu sesat. Tak sembahyang kufur kepada Allah. Ingat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebut dalam kitab Muniyah Musalli yang dibaca oleh ustaz kita Basri, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Mana-mana orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kufur nyata-nyata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat tu. Jangan kita terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan karamah. Terpengaruh dengan perkara yang luar biasa berlaku pada seseorang guru, menyebabkan kita tidak menunaikan syariat, sangat-sangat tidak betul. Al-karamah, al-istiqamah, fauqal karamah. Al-istiqamah khairum min alfil karamah. Istiqamah, berterusan dengan ibadat kepada Allah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang kita dapat.
boleh terbang ke atas udara, boleh berenang di dalam air, boleh bernafas di dalam air. Tidak boleh lawan lagi kalau kita ni istiqamah, berterusan dalam kehidupan kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mana-mana orang nak menerima hakikat, nak menerima tarikat tasawuf, tak perlu, mesti dia melakukan syariat dahulu sebelum dia mendapat hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kata tak perlu syariat, daripada awal-awal kita kata dia ni sesat. Berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Satu hari masa dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bunyi suara ketuhanan. Biasa orang-orang hakikat dia, suara ketuhanan, cetusan hati apa semua ni dia akan ambil kira. Suara ketuhanan tadi sebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir, sekarang makam kamu sudah tinggi. Tidak perlu lagi kamu beribadat kepada Allah sebagaimana orang awam biasa. Tak perlu lagi kamu nak sembahyang. Tak perlu lagi kamu nak berpuasa. Dia kata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bisikan. Kita kata bisikan syaitan lah. Bukan ilahan daripada Allah, bisikan syaitan. Maka Abdul Qadir Jailani kata, tidak. Selama mana aku hidup di muka bumi ini, Nabi SAW ajar kepada aku mesti sembahyang walau macam mana keadaan sekalipun. Boleh faham menyebabkan suara itu kata cis Abdul Qadir Jailani. Banyak orang lain telah sesat, aku sesatkan dengan kata kepujian seperti ini, tapi kamu lebih lagi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut maqam tinggi macam mana sekalipun, syariat tidak boleh tinggal. Gak nak terbang atas udara ni tidak perlu jadi wali. Boleh faham tak? Naik kapal terbang lah, boleh terbang atas udara. Nak berenang dalam air pakai gas, boleh pakai gas. Tidak perlu jadi wali, nak jadi benda-benda biasa ni. Tapi syariat kena tinggal. Tak boleh kita boleh terbang, kita boleh lompat tinggi, kita boleh buat sesuatu perkara yang luar biasa. Syariat kita tak buat, tidak betul. Orang-orang bukan Islam lebih hebat lagi. Kita dapat satu WhatsApp, orang bukan Islam kira duit. Duit tu sampai kepada dia. Duit macam ni dia, duit cup. Duit sampai duit mana di tangan dia. Kira macam tu je. Tak payah dia ambil kita ni, ambil tu kutip kemudian kira dia tidak, datang dengan sendiri. Orang bukan Islam tu. Jangan kita terpengaruh dengan perkara yang luar biasa berlaku kepada orang-orang yang tertentu menyebabkan kita tinggal syariat kerana nak kejar benda-benda tu. Sangat-sangat tidak perlu. Ni Imam Ghazali sebut ni, Imam Ghazali ni orang yang faqih, orang yang tasawuf, lebih tasawuf daripada, bahkan dia ni disebut dalam sejarah dia panjang. Dia ni asalnya fiqh, ulama fiqh, hebat fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia ni hebat fiqh dia. Kemudian satu hari ceritanya, dia mula dah berjinak-jinak dengan ilmu tasawuf. Dia ada guru dia, namanya Ibn Yusuf kalau tak silap. Dalam sembahyang, dia ada dua beradik, Imam Ghazali dan Ahmad seorang lagi. Imam Ahmad, bukan Ahmad Hanbal. Imam Ahmad sama ada adik dia atau abang dia, saya tak ingat. Semasa Imam Ghazali mengajar, puluhan ribu orang mendengar, Imam Ghazali pun sembahyang. Pada waktu itu, adik dia ataupun abang dia Imam Ahmad tadi sembahyang bersama dengan dia. Boleh faham? Masa Imam Ghazali sembahyang, adik dia mufaraqah. Tahu mufaraqah? Dia masa kejap, dia mufaraqah, dia buat sendiri. 2 kali lebih kurang katanya dalam sejarahnya, 2 kali Imam Ahmad tadi, adik dia Ahmad tadi mufaraqah ataupun tidak bersama dengan Imam Ghazali, sedangkan mula-mula dia ikut Imam Ghazali. Mula-mula dia ni muafiq. Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia berhenti sembahyang, dia mufaraqah. Menyebabkan Imam Ghazali ni rasa malu kepada orang ramai. Adik ataupun keluarga dia sendiri, adik-beradik sendiri tidak nak berimankan dia. Maka dia tanya mak dia, kisahnya, wahai mak, saya malu kepada orang ramai, adik saya atau abang saya sendiri, adik-beradik saya sendiri tak nak sembahyang dengan saya, mufaraqah dengan saya. Maka ibu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala panggil adik dia bersemuka. Wahai Imam Ahmad, kenapa kamu mufaraqah dengan abang kamu ni? 2 kali katanya.
Maka Imam Ahmad tanya Imam Ghazali, wahai Ghazali, adik-adikku, aku nak tanya kamu dari segi fiqhnya, kalau imam tu salah, bolehkah kita ikut dia? Dari segi fiqhnya, imam salah, buat 5 rakaat sembahyang Isyak, adakah kita kena ikut dia kalau dia salah? Kata Imam Ghazali, tak boleh. Kalau imam tu salah, orang lain ikut, orang lain tu akan batal sembahyang juga, kerana ikut imam yang salah. Imam yang batal sembahyang, kita ikut juga, batal kita sembahyang kita. Boleh faham? Maka dia pun sebut, aku tengok masa kamu sembahyang tadi, darah penuh di tubuh kamu. Jadi fiqhnya, sekiranya imam tu menanggung najis, hukumnya tidak sah sembahyang dia. Jadi makmum yang dia ikut dia pun tidak sah sama, menyebabkan aku mufaraqah. Sedangkan Imam Ghazali kata dia pakaiannya bersih. Pada waktu itu baru dia teringat. Pada waktu itu Imam Ghazali duduk kaji bab haid. Kan dia fiqh, duduk kaji bab haid. Haid. HAID, haid. Bab darah perempuan. Boleh faham? Bab darah perempuan. Menyebabkan dalam sembahyang dia, kadang-kadang terfikir dalam kajian dia. Bab haid, kalau kita belajar, dia ada 7 jenis darah haid. 7 warna. Kita nampak merah saja je. Sebab kita orang laki-laki. Warna ni 7 warna darah haid. Warna kuning ada. Warna merah kehitam-hitaman ada. Warna merah ada. Warna apa yang baik, 7 warna. Warna keruh, warna keladak dan sebagainya. Kalau kita belajar. Menyebabkan Imam Ghazali dalam sembahyang dia tidak berapa khusyuk, dia teringat pasal darah tadi. Dalam kajian dia, fiqh dia. Menyebabkan Ahmad, adik dia ataupun abang dia tadi, yang panggil ke arah tasawuf sedikit, boleh nampak ketidakkhusyukan Imam Ghazali dengan Allah Subhanahu wa taala, nampak darah di tubuh Imam Ghazali, menyebabkan dia pun keluar. Boleh kisah ceritanya, menyebabkan Imam Ghazali pun terpaut untuk belajar tasawuf sama kerana tadi Allah bagi satu keistimewaan kepada adik dia, nak dosa boleh nampak gugurnya dosa, sebagaimana Imam Abu Hanifah disebut juga. Masa orang ambil air sembahyang, dia boleh nampak kotoran-kotoran dosa tu gugur daripada air sembahyang. Dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang Allah nak bagi. Boleh pada menyebabkan Imam Ghazali ni mengarah kepada tasawuf. Apabila dia dapat tasawuf, dia buat buku ni. Dia buat Ihya Ulumuddin. Dia karang kitab, sebuah kitab yang ada 5 jilid dalam bahasa Arab, Ihya Ulumuddin. Cerita-cerita mengenai menghidupkan kembali agama-agama yang mati. Bukan menghidupkan orang tak sembahyang, tidak. Kalau kamu sembahyang, bincang dalam kitab tu, bagaimana keperasaan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nampak sembahyang tunggang-tunggik sembahyang saja, Assalamualaikum, itu orang awam biasa. Orang yang baik, orang yang jelas pemikiran dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sembahyang tu dia menggigil dah. Imam Ali karamallahu wajhah, masa nak sembahyang menggigil dia. Kenapa? Nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil ilmu tasawuf. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dia sebut satu persatu bagaimana nak khusyuk dalam sembahyang. Tidak nak sembahyang tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebuah neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang dia. Maka Imam Ghazali tak nak macam tu. Dia ambil jalan tasawuf dengan mengeluarkan satu buku, satu kitab yang sangat-sangat baik, Ihya Ulumuddin, menceritakan tentang hikmah ataupun bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Dia bab sembahyang, bab semua disebut dalam setiap bab, terkandung dalam bab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini yang hebat dalam tasawufnya, tekankan kepada kita supaya beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kata saya nak tasawuf, syariat ni bawa saya hakikat bodoh namanya tu. Jamaah saya sebut. Ramai di kalangan kita beli buku Hakikat Insan contohnya, yang difatwakan sesat oleh Jakim. Dia tulis dalam tu macam-macam tulisan, kita tak faham tu. Kalau kita baca sendiri, kita tidak akan faham, kerana penulisnya tidak sama pemahaman kita dengan penulis kita. Sebab itu kalau kita tak erti, tak payah baca. Nak dia kena belajar. Dia kena berguru. Guru pula kena pilih. Boleh faham? Bukan suka-suka guru. Nak pilih jalan tasawuf ni, dia kena pilih guru-guru. Sini alhamdulillah ada guru-guru kita, Ustaz Jahid. Ustaz apa yang datang tasawuf tu?
Ustaz jahit dengar. Ustaz Al-Fadhil, Ustaz jahit. Dia orangnya bagus. Orangnya ada sanad. Boleh dengar dia. Dan ada rakan-rakan kita yang belajar, boleh ambil dengar dia. Tapi kalau nak saja-saja buat baca buku, kita amal, baca buku kita amal, maka sangat-sangat tidak sempurna. Boleh jadi gila, boleh jadi isi dan sebagainya. Ini banyak berlaku. Saya sebut pengalaman banyak berlaku. Ada seorang kawan daripada Kelantan, minat kepada tasawufnya. Dia beli buku tasawuf, dia baca sendiri. Lama-lama, jadi naik basikal, setiap hari naik basikal. Makan semua benda orang dia nak makan. Kita kata, kenapa kamu makan benda orang ni? Dia kata, semua milik Allah. Mula tiap pikiran dia jadi. Semua milik Allah. Buah ini milik Allah. Kamu ni makhluk Allah. Aku makhluk Allah. Makan buah milik Allah. Makan buah orang mencuri dan sebagainya. Boleh faham? Jadi tak betul macam tu. Kerana dia baca. Pembacaan dia. Sedangkan tulisan dia baca, boleh jadi terpesun apa yang dia faham dengan makna asal tulisan buku tadi. Lama-lama naik basikal kayu bersikap. Masih ada lagi sekali kayu bersikap, pergi sana, pergi sana. Bercakap dengan ayam, bercakap dengan tu, bercakap dengan ni. Dia kata, Ustaz nak belajar boleh dengan saya. Tapi kena belajar dengan ayam dulu. Kita pun pening dengan dia. Belajar dengan ayam, belajar mana dengan ayam? Boleh faham? Kerana dia baca buku. Baca saja. Kita tengok buku yang dia baca. Dia tunjuk, ni buku saya baca ni. Dia mula balik belajar. Dia bawa buku. Buku tasawuf lah. Kita baca buku. Buku tak cantik. Tak ada apa-apa. Cuma pemahaman dia tak betul. Dia faham. Tak betul. Macam ada satu hadis Nabi SAW. Kalau kamu nak kenal guru kamu, dia sebut, kamu tengok dia tu ingat kepada Allah. Guru kamu ni kalau kamu tengok dia, kamu ingat kepada Allah. Tak dia nak pergi belajar, dia tengok guru, tengok. Tak ingat pada Allah ni, tak ingat pada Allah ni. Dia tak pergi belajar. Sedangkan guru tadi mengingatkan kita kepada Allah. Boleh faham tak? Mengingatkan kita kepada Allah. Perwatakan guru tu, dia sebut kamu kena ingat Allah. Kena ingat Allah. Bukan kata tengok, ingat Allah. Tidak. Boleh faham? Dia faham macam tengok guru, tak ingat Allah ni. Tengok guru, tak ingat Allah ni. Tak berguru dengan ayam. Ayam ingat Allah. Jadi, sesat. Ini ada ni. Masih ada sekarang. Kerana, dengan pembacaan. Ni banyak berlaku ni. Dengan pembacaan, dia kena ada guru bertanya. Dalam bab fiqh, kita kena ada guru. Dalam bab hadis Nabi SAW. Nabi SAW, satu kali dia sembahyang hampir dengan dinding. Hadis ni hampir dengan dinding. Kita pun dia ikut sunnah Nabi sembahyang dekat dengan dinding. Boleh faham? Sedangkan dalam perbahasannya, sunnah kita meletakkan sitar di hadapan kita. Sunnah kita meletakkan penghadang ataupun sitar di hadapan kita. Nabi sembahyang dekat dengan dinding kerana dinding tadi sebagai sitar. Sitar panggil apa? Tabir. Nabi letak tongkat kadang-kadang di hadapan dia. Nabi letak cabut kepiah dia, letak serban di hadapan dia. Dia sembahyang, kemudian di depan dia tak ada apa-apa. Nabi letak tongkat dia, pacak tongkat. Ataupun Nabi letak kopiah dia, serban dia letak. Supaya orang datang tadi, tak melintasi orang yang duduk sembahyang tadi. Cuma hadis Nabi sebut, Nabi sembahyang dekat dengan dinding. Kalau kita faham dekat dengan dinding, kan kita pun duduk kat dinding sembahyang. Kemudian nak tunduk belakang balik. Kerana kefahaman kita tidak belajar bab dengan guru. Banyak berlaku ni. Karena Rasulullah SAW yutawwilu qunutuhu fi salatihi fi rakaatil awal. Adalah Rasulullah SAW memanjangkan kunutnya dalam rakaat yang pertama. Dalam hadis ada sebut. Kita faham kunut kat Allah Mahdini yang kitanya. Boleh faham? Sedangkan bukan masuk kunut kat situ. Maksud doa, maksud zikir kita ada perbahasan para ulama. Sebab itu sesuatu amalan kita nak berilmu yang kita tak faham, kita boleh tanya, dan seeloknya belajar mesti dengan guru. Sama ada fiqh baik, sama hadis baik, sama lebih-lebih ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ini dia dibuat oleh orang yang zauqi dia. Dia cakap pada zauqi dia. Dia rasa. Orang yang tak akan rasa, dia tak akan faham. Man la yadri la yarzuq. Contoh orang tanya kita, gula manis macam mana? Kalau kita anggap kita tak pernah makan gula, tak pernah rasa gula. Cuma kita dapat tahu gula ni manis. Orang tanya kita, gula ni manis macam mana? Kita nak cakap macam mana? Manis macam
Macam manis macam tu lah. Manis macam mana? Kalau kita makan dia, kita pejam mata, rasa sekadar tu je boleh bagi tahu. Tapi kalau kita rasa manis, ni gula rasa macam ni. Bagi pada orang makan, oh manis macam ni. Tu ilmu perlu berguru. Boleh faham tak? Kerana dia mengetahui hakikat dia nak cakap, dia tahu. Dia tulis. Maka dia bagi tahu kepada orang. Orang akan faham sebagaimana dia faham. Tak boleh kita beli buku kat kedai, kita baca. Ni banyak buku-buku tasawuf ni. Ada di kedai. Bukunya ada gambar almarhum Tok Kenali. Itu pun banyak perbahasan. Rakan-rakan kita sudah berbahas. Dia tulis, dia kata dia murid Tok Kenali. Kita berbahas dengan dia, tak betul dia. Dia mendakwa je. Banyak amalan-amalan di situ. Kalau tidak faham boleh memasukkan orang-orang awam. Oleh sebab itu saya ulang lagi sekali, nak belajar tarikat, nak belajar apa, tentukan syariat biar kemah dulu. Sembahyang kita tak tinggal dah. Boleh faham dah? Selalu pergi masjid, selalu buat baik dan sebagainya. Anda ambil tinggi sikit, silakan. Lebih baik. Perlu bertaubat kepada Allah, perlu berguru dan sebagainya. Jangan kita nak tarikat sangat terus bertarikat, tinggal syariat ni tidak sangat-sangat tidak betul. Sangat-sangat tidak betul. Oleh itu Imam Ghazali sebut, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah adalah mesti. Untuk mendapat ilmu akhirat juga perlu kepada mempelajari ilmu akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya pada malam ini, kan ada hal lepas ni, untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa tasawufnya sebagai seorang salik, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lari daripada 4 sifat yang perlu ada. Yang pertama, tauhid kita kepada Allah mesti mantap. Tauhid kita kepada Allah mesti mantap. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon kemaafan kepada sesiapa sekalipun yang kita ada bermasalahan dengan dia. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, dengan binatang-binatang ternakan, dengan pokok-pokok pun tak boleh. Kita nak suka-suka hati, kita nak pergi ambil kucing, kita jetik telinga dia, patahkan pokok tanpa ada sebab pun tidak dibenarkan oleh syarak. Lebih-lebih lagi dengan manusia yang ada akal fikiran. Boleh-boleh faham tak? Dengan pokok-pokok. Sebab itu orang dulu dia bercakap dengan pokok. Kita kalau bercakap dengan pokok kan, tak cerdik kau ustaz ni. Kalau kita belajar rawatan, mana? Ustaz I kita ada. Masa kita nak pergi ambil pokok rawatan, ubat tadi, kita bagi salam kepada dia. Rawatan dengan Dr. Rudin. Assalamualaikum. Saya nak ambil awak nak buat ubat sipulan-sipulan. Dengan izin Allah insya-Allah. Kalau kita tak belajar, kita kata, ustaz tak cerdik kalau bercakap dengan pokok ni. Boleh faham, pokok ni makhluk Allah, sentiasa panggil sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kita cakap macam tu, dia selalu tasbih kepada Allah. Boleh faham tak? Kalau tersebut banyak dia kena tanya orang yang belajar tu. Mana Yi? Dia suka belajar. Minta maaf kepada kawan-kawan, lawan, minta maaf. Orang yang kita minta maaf ni, walaupun dia maaf kepada kita, dia akan reda. Boleh faham tak? Saya buat contoh, sekiranya orang buat salah kepada kita, kita maaf kepada dia. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Saya pernah sebut sini 2-3 kali dia ceritanya. Seorang Yahudi pergi berak rumah Nabi. Perangai orang Yahudi ni dia memang tolu lah. Saja cari nak suruh Rasulullah ni marah kepada dia. Hina Nabi SAW. Cerca Nabi. Banyak cerita, dalam banyak ceritanya pokok boleh bergerak. Saya cuma cerita, dia berak di rumah Nabi, dia pun pagi besoknya dia balik cepat-cepat kerana dia berak di rumah Nabi. Ini sebut dalam kitab Nihayah wal Nihayah. Bidayah wal Nihayah Ibnul Katsir, beliau rujuk kitabnya. Yahudi ini pergi rumah Nabi malam, minta dijadi tetamu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini seorang yang baik, izinkan tetamu dia walaupun dia bukan Islam. Boleh masuk ke rumah, dia sediakan makanan dan sebagainya. Yahudi ni makan-makan, tidur kat situ, paginya berak rumah Nabi SAW.
Berak rumah Nabi. Pagi lagi bangun, dia lari balik. Perangai orang Yahudi ni jahat. Dia lari balik, dalam lari dan balik dia teringat dia tinggal senjata dia di rumah Nabi. Kan biasa orang Arab ni dia bawa tongkat ke, bawa pisau ke, bawa apa ke. Nak tidur tak kat situ, oleh kerana bangun pagi, kerana buat kesalahan, cepat-cepat lari. Tertinggal senjata dia di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia patah balik. Dia patah balik. Dengan niat dia, saya nak ambil senjata. Kalau Nabi marah, saya akan bergaduh dengan Nabi. Soalan macam itulah, dia patah balik nak pergi ambil senjata dia di rumah Nabi. Balik rumah, sampai rumah Nabi waktu pagi, Nabi dia cuci tahi dia. Bersih tahi dia. Sambil berkata, ya akhi, minta maaflah malam tadi saya silap bagi makan kepada awak, boleh jadi makanan saya silap, perut awak jadi tak baik, berak di rumah saya. Menangis, masuk Islam terus dia. Kenapa? Maaf Nabi tadi. Kalau kita, ni pisau ni berbongok biji. Kalau kita marah je. Tapi kita bukan Nabi, tidak apa kita hebat macam tu, Nabi buat macam tu. Memaafkan pada seseorang, orang tadi nak marah, nak pergi ambil barang dia ni jahat, nak pergi ambil tertinggal barang dia, Nabi cakap macam tu, patah terus. Maafkan saya hidang kepada awak mungkin makanan yang tidak baik, menyebabkan awak ceret-beret. Ni senjata awak ambil lah. Menangis masuk Islam. Boleh faham tak? Kalau kita kejar, abang kita tak cukup tanah kejar dia. Kalau kita ni. Boleh faham, ni banyak cerita-cerita yang nak perbuatan Nabi, yang orang terpaut dengan tingkah laku Nabi, kerana Nabi sifatnya, ni pemaaf. Walaupun pada musuh. Boleh faham tak? Nabi ziarah Yahudi sakit di hospital, sebelum ni ludah Nabi pergi ziarah, menangis dia, masuk Islam. Sorokoh yang nak bunuh Nabi, upah Nabi semasa hari hijrah. Dia kejar Nabi, nak dapat dah Nabi. Terjatuh, Nabi angkat dia. Kalau kita tak angkat dah, biar jatuh kat situ je. Masuk Islam, akhirnya banyak cerita-cerita yang menceritakan peribadi Nabi SAW. Tingkah laku Nabi SAW memaafkan pada seseorang, walaupun musuh sekalipun, akan memberi hasil yang luar biasa berlaku pada seseorang itu. Yang akhirnya disebut oleh Tuan kita Imam Ghazali, perlu melaksanakan syariat untuk kita tuju kepada Allah. Nak hakikat ke, nak apa ke, nak malaku jabarut ke, syariat kena buat. Jangan tinggal syariat kerana nak jabarut malaku yang atas-atas, tidak. Boleh faham tak? Kena buat syariat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, senyum, nak kena buat. Jangan kerana nak melompat ambil makrifat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal syariat. Itu ditipu daya oleh syaitan, laknatullah alaihi. Saya rasa sekadar itu pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.